Ramai orang memberikan pandangan selepas berlakunya PRK di Kuala Kubu Baru. Saya juga membaca banyak pandangan-pandangan yang saya baca, dan satu poin yang saya sangat tertarik iaitu punca kekalahan PN, calon PN di Kuala Kubu Baru ialah ramainya orang Melayu tidak keluar mengundi, walaupun kawasan itu peratusan pengundi Melayu adalah 47% berbanding Cina hanya 31% sahaja. Tetapi calon PN yang berbangsa Melayu itu dikalahkan oleh calon DAP. Saya melihat ini adalah satu penyakit. Tidak mahu keluar mengundi adalah satu penyakit yang perlu dirawat segera. Kalau kita gagal untuk merawatnya, maka penyakit ini akan terus wujud dan berkembang sehingga sampai kepada PRU 16. Dan kalau kita gagal merawatnya, PRU 16 negara kita mungkin akan dipimpin oleh PH lagi. Ini pandangan saya. Dan berjasa ingin beri pandangan bagaimana untuk merawat penyakit orang Melayu malas keluar mengundi ataupun orang Melayu tidak berselera untuk keluar mengundi pada PRK atau PRN dan sebagainya. Ada dua pandangan yang saya nak bawa. Pandangan pertama, Perikatan Nasional sebagai parti yang dianggap pesaing hebat juga oleh Pakatan Harapan, maka PN mesti membawa satu pendekatan yang agak agresif, iaitu PN mesti segera muncul sebagai parti yang menyatukan orang Melayu. Sebab bagi saya, keutamaan sekarang ialah penyatuan orang Melayu. Kerinduan, kehendak pengundi ingin melihat penyatuan orang Melayu, bukannya membawa agenda politik. Orang tak nak lagi dah tentang agenda politik. Orang nak sekarang ni ialah ingin melihat Melayu kembali memimpin di negara kita ini. Jadi atas dasar keutamaan penyatuan orang Melayu, PN mesti berperanan sebagai kuasa yang boleh bergerak di hadapan, iaitu memanggil parti-parti di bawah komponen PN itu mestilah, dan juga memanggil pimpinan parti-parti kecil yang juga tidak kurang jumlahnya di negara kita ini. Dan jangan terbatas pada parti sahaja, panggil juga pimpinan NGO yang merentasi sempadan kepartian yang banyak di luar sana yang kita kenal, pemimpin mereka yang juga hebat, mempunyai satu kewibawaan. Panggil mereka semua, dan juga panggil individu-individu, tokoh-tokoh nasional yang ada kebijaksanaan, kematangan dalam fikir, yang faham seni berpolitik. Panggil semua ini dalam parti besar, parti kecil, pimpinan NGO yang merentasi parti dan sebagainya, tokoh-tokoh nasional duduk di meja dan tubuhkan satu sekretariat. Tubuhkan satu sekretariat yang ianya sekretariat ini bukan dipimpin oleh parti, tetapi ia dipimpin oleh individu-individu pimpinan yang tadi telah pun disatukan tadi. Jadi mesti meeting berkala, membincang. Sekretariat ini bertindak menyusun meeting, berbincang bagaimana naratif untuk dibawa penyatuan orang Melayu itu dibesarkan dan dihebatkan, sehingga maknanya orang nampak tidak ada pilihan yang lebih berautoriti, yang lebih berwibawa ialah sekretariat ini. Sekretariat yang membawa agenda penyatuan orang Melayu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila telah berjaya mendudukan sekretariat ini, gabungan parti besar, parti kecil, pimpinan NGO yang banyak ini, dan juga tokoh nasional, maka ia perlu dimunculkan di tengah masyarakat, bukan dalam maya saja, dalam masyarakat. Jadi bagi saya, susun program bagaimana untuk membawa naratif penyatuan Melayu ini roadshow satu negara, pada Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor sampai Sabah ke Sarawak kalau sekiranya mampu, ataupun sekurang-kurangnya kita mulakan dengan di Semenanjung sahaja, pada Perlis sampailah ke Johor. Susun setiap bulan adanya ceramah-ceramah perdana politik yang mendedahkan isu-isu. Saya bimbang apabila PN hanya berkisar di dalam parlimen sahaja dan keluar melalui hanya maya, saya bimbang ianya akan dilihat oleh masyarakat PN hanya diam. PH sangat agresif dengan TV-nya, dengan medianya, menyatakan agenda mereka, apa yang mereka buat sebagai kerajaan. Saya bimbang akan datang, maknanya kalau PN gagal untuk muncul sebagai pilih utama kepada rakyat Malaysia ini, lebih-lebih lagi kalau dalam kepala pengundi itu je melihat tak ada beza lah, dia kata, akhirnya penyakit tidak mahu keluar mengundi itu tetap ada, tak wujud, dan mungkin maknanya PRU 16 kembali negara kita dipimpin oleh Pakatan Harapan di masa kita lama. Jadi bagi saya, dua agenda ini, pertama agenda menyatukan orang Melayu itu melalui mesyuarat sekretariat yang merentasi parti, NGO dan juga tokoh-tokoh, perlu digembeling bersama, tubuhkan sekretariat itu. Dan yang keduanya, sekretariat ini PIM ini muncul di pentas politik, dan bila muncul di politik di Johor, di Melaka ada ceramah umum, di Negeri Sembilan ada ceramah umum, buat bertaburan, mengubah isu-isu, mengatakan kelemahan kerajaan dan juga kelalaian kerajaan, kegagalan kerajaan. Jadi di pentas itu janganlah hanya parti PAS dan parti Bersatu sahaja, bariskan di kalangan parti besar ada, parti kecil ada, NGO ada, tokoh ada. Jadi masyarakat akan nampak, oh ini dia penyatuan orang Melayu yang telah mula digerakkan. Saya yakin dan percaya apabila tenaga penyatuan ini muncul di pentas politik dan menyatakan tentang keutamaan penyatuan orang Melayu, kepentingan kebersamaan itu, maka dia mampu untuk merawat kelesuan orang Melayu yang
tidak mahu keluar mengundi. InsyaAllah kalau ini dirancangkan, kita akan lihat nanti PRU 16 orang Melayu yang berada di kuasa campuran majoriti Melayu akan keluar beramai-ramai mengundi dan mereka pilih ialah Parti Perikatan Nasional. Ini dia pandangan berjasa yang bagi saya perlu dibuat segera. Kalau tidak dilaksanakan, maka peristiwa Kuala Kubu Baru akan berulang kembali pada PRU 16 dan negara kita ini akan dipimpin lagi oleh Pakatan Harapan yang mana kita tak mahu ia akan berlaku. Saya harapkan inilah pandangan ikhlas daripada berjasa yang perlu dilaksanakan, menubuhkan Sekretariat Penyatuan Orang Melayu, membawa naratif penyatuan orang Melayu sehingga orang Melayu ada kehendak boleh melaksanakan kehendak di negara kita ini untuk kita mentadbir negara demi keharmonian semua bangsa, aman, damai, harmoni, semuanya terbelok apabila kita memimpin nanti, insya-Allah.